Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jilid yang kedua, di mana kitab ini dalam jilid yang kedua ini dimulai dengan hukum hakam Islam, kemudian isu kebersihan dan kesucian dalam Islam, diikuti dengan hukum air dan bahagian-bahagiannya telah pun kita bincang, benda-benda najis dan cara membersihkannya. Sambungan pada kali ini iaitulah perihal wudu. Perihal wudu artinya perkara-perkara yang berkait dengan wudu. Wudu ni dalam bahasa Melayu disebut ambil air semayang. Kalau kita kira ambil air semayang, sebab apa dikaitkan wudu ni dengan ambil air semayang? Sedangkan wudu ni bukan untuk solat saja. Nak baca Quran, nak tawaf, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita nak buat yang perlu pada wudu. Cuma oleh kerana yang besarnya dalam isu wudu ni kaitannya dengan solat, maka diterjemahkan bahasa Melayu wudu mengambil air sembahyang. Air sembahyang, air solat orang tak kata. Kan ada orang kata nak ambil air solat sikit, ada? Tak ada. Air sembahyang orang faham, itu istilah dia. Tapi kalau air solat orang tanya, apa dia air solat ni? Macam air jampi pula ni. Dia punya istilah tu berbeza kan. Baik. Bila sebut tentang wudu, sangat jelas hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok, Allah mula ayat ni dengan wahai orang yang beriman. Kenapa? Sebab orang yang tak beriman tak ada faedah kita bercakap dengan dia. Kita nak bercakap ni biar dengan orang yang ada faedah. Tapi kalau kita dalam bab nak suruh orang beriman, itu kita panggil ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Wahai manusia seluruhnya, sebab kita nak panggil dia supaya beriman. Tapi dalam nak beri arahan supaya melakukan amalan, maka ketika itu dipanggil orang-orang yang beriman saja. Sebab orang yang beriman saja orang yang mendapat manfaat daripada arahan ini. Apabila kamu hendak mengerjakan salat, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Macam mana nak wuduk? Allah dah sebut 4. Basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepalamu, dan juga basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Ayat ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Itu ayat menyebut kepada kita tentang rukun wudu. Rukun dia yang basahnya 4. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dan basuh kaki. Ini dipanggil rukun yang basah. Ada pun rukun yang kering, ada 2 lagi. Yang pertama niat, yang keenam tartib. Itu dia panggil rukun yang kering, yang tak basah. Yang kita nak belajar di sini iaitulah tentang rukun ni yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim ini. Jadi wudu ini
Kalau kata wudu, makna apa wudu? Dari sudut lughah bahasanya al-wudu'u minal wada'ah. Ambil daripada perkataan al-wada'atu dengan makna al-husun wal bahjah. Cantik, indah, bercahaya, itu makna wudu. Jadi kalau kata wudu ni untuk apa? Untuk nak menceriakan, memberi cahaya kepada muka kita. Wudu. Jadi siapa dia nak suruh muka dia bercahaya banyak, nak suruh nampak menawan, nampak cantik, buat apa? Ambil wudu. Ini kita tidak ni, bila nak suruh comel, nak suruh lawa, pergi duduk tepek makeup kat muka dia. Letak makeup di muka ni lagi cantik ke lagi tak comel? Muslimat ya tahu je. Kadang-kadang hak muda jadi tua, hak tua lagilah tua kan. Dia panggil salah, dicap, bahaya juga. Jadi kita tak perlu. Bagi kita orang muslimah, orang mukminah, orang muslimin yang nak suruh muka dia bercahaya, apa kita buat? Ambil wudu. Batal je wudu, ambil. Waktu solat ke siang atau malam, berwuduklah kita sentiasa. Itu dari sudutnya. Kemudian dari sudut syaraknya, dia panggil ismun lil fi'l, nama satu perbuatan menggunakan air dengan niat yang tertentu, itu dia panggil perbuatan wudu. Adapun hikmah mengapa Allah SWT letakkan wudu ini kepada 4 anggota ni, muka, tangan, di kepala, kaki ni, kenapa? Sebabnya dia kata 4 anggota ni banyak bergerak. Dalam 4 anggota ni yang paling kurang bergerak yang mana? Kepala. Kerana itulah kepala memadai dengan kita sapu, tak payah basuh. Kita akan bincang sampai tempat dia nanti insya-Allah. Seterusnya hadis yang ke-29. Dalam hadis pula diterangkan seperti berikut. Hadis yang ke-29 dalam kitab kita ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Rawahu Al-Bukhari. Artinya tidak diterima salat seorang yang berhadas kecil sehingga dia berwudu. Kalau kita ada hadas, kita kena ambil wuduk dulu. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini selain daripada ayat suci yang disajikan di atas, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang maksudnya, yang sama maksudnya, menjadi dalil tentang wajibnya berwuduk apabila hendak mengerjakan salat. Itu dia kalau tanya, mana dalil wajib wuduk? Inilah dalil ayat Quran, iza qumtum ila salah faghsilu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatha. Jadi ini hadis dan ayat Quran dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa wudu adalah satu benda yang wajib, yang mesti kena buat. Kemudian dalam isu hadas ada 2 kategori. Satu dia panggil hadas kecil, satu lagi hadas besar. Hadas kecil maksudnya perkara-perkara yang membatalkan wudu, dan hadas besar pula ialah perkara yang mewajibkan mandi. 2 istilah. Orang kata berhadas, ada kecil ke besar. Kalau besar kena mandi, yang kecil kena wudu. Mengambil wudu, mengambil air sembahyang adalah dikerjakan dengan sempurna, meliputi ruku-rukunya dan sunat-sunatnya. Rukunya kita akan sebutlah nanti dalam sekejap lagi. Ini baru mukaddimah. Tiap-tiap anggota yang dibasuh hendaklah diluaskan atau dipanjangkan sedikit kawasannya daripada had yang diwajibkan. Contohnya muka, bukan setakat membasuh bulatannya sahaja, tetapi hendaklah dilibatkan sedikit daripada itu, kena naik sikit sampai ke kepala. Manakala tangan pula adalah dilebihkan sedikit hingga ke atas siku,
dan kaki hendaklah dilebihkan sedikit hingga ke atas buku lali. Mana bukan syarat, cuma kita naknya basuh kaki sampai buku lali, tapi oleh kerana tak sempurna dia tu kecuali terlebih sikit. Itu yang disebut dalam kitab qawaid fiqhiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tak sempurna satu benda yang wajib dengan dia, maka dia jadi wajib. Jadi contoh di sini iaitulah bila kita nak basuh muka, muka tu sempadan dia, cuma takut tak sampai, nak suruh sampai kepada sempadan yang dikehendaki oleh syarak, maka dilebihkan sedikit. Biar betul-betul confirm muka kita dibasuh dan semua kawasannya masuk dalam basuhan yang telah kita lakukan. Itu maksud dia. Bukan maksudnya mesti kalau macam tu kak nak sabuk muka habis apa kepala lah, lebih. Nak basuh tangan sampai ke apa ni, ke bahu lah, lebih sikit sajalah. Orang-orang Islam lelaki-laki dan perempuan yang mengambil berat menjaga kesempurnaan wuduknya, yang demikian akan beroleh balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Tengok janji dia, balasan dia akan dapat balasan yang terbaik, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-30, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Artinya sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan indah berseri serta bercahaya-cahaya mukanya dan anggotanya yang lain daripada kesan wuduk yang sempurna. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Cerita hadis ni sikit panjang, iaitulah pada satu hari Nabi SAW pergi ke perkuburan Baqi'. Kat mana Baqi' ni? Ya, tak ingat? Perkuburan Madinah kan, sebelah masjid tu, belah kiri itu Baqi' nama dia. Jadi sedang Nabi duduk sini, tiba-tiba Nabi mengeluh dengan keluhan, Allah, Allah, ikhwani. Jadi Nabi kata, Allah lah yang jaga saudara-saudara aku. Sahabat-sahabat yang ada sekali rasa macam tak puas hati. Mereka lantas bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami semua ni saudara? Siapa lagi yang Nabi nak? Jawab Nabi SAW, bal antum ashabi, kamu semua ni sahabat aku. Saudara-saudara aku ialah mereka yang datang selepas daripada aku, tak jumpa dengan aku tapi beriman dengan aku. Ini kita masuk tak masuk? Masuklah kita ni. Datang selepas aku, beriman, tak tengok. Siapa dia tengok Nabi hari ni? Kalau ada pun tengok dengan mimpi. Itu ada. Mimpi jumpa Nabi boleh berlaku. Tapi kalau terlebih sangat mimpi pun membimbangkan kita juga. Hari ni ramai sangat orang mengaku ni, dah jadi satu trend pula dah. Semalam saya jumpa Nabi, semalam habis lah, tak tahu nak pakai tak pakai yang mana. Saya kata ikut dia lah. Dia kata dia mimpi, tapi kalau tak mimpi dia berdosa sebab dusta. Jadi kita, Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi kata, orang yang datang lepas daripada aku beriman dengan aku. Jadi sahabat tolong tanya bagi pihak kita, wa kaifa ta'rifun wa kaifa ta'rifuhum, bagaimana Tuhan boleh kenal mereka sedangkan tak jumpa? Itu soalan para sahabat kepada Nabi bagi pihak kita. Kita kata jazahumullahu khaira, sebab dia tolong tanya kan. Kalau dia tak tanya, kita nak tahu? Tak tahu. Maka ketika itu Nabi SAW beritahu kepada sahabat dengan membuat satu perbandingan yang cukup simpel. Apa dia bandingan dia? Bandingan dia kata, kalaulah kamu punya kuda yang berwarna hitam tapi ada jambul dia warna putih dekat dahi dia, masuk dalam kandang kuda yang warna hitam, mu kena tak kena
kamu punya kuda? Sahabat-sahabat kata, kena ya Rasulullah. Maka Nabi kata, inna ya'ti ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Umat aku datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dia bercahaya. Siapa nak cahaya muka dia? Minal wudu, kesan daripada wudu. Perbanyakkanlah wudu kita ni siang atau malam. Tak syarat nak salat, masuk tandas, keluar aja ambil wudu. Tajdidul wudu, itu cantik. Kan dengar cerita Nabi kita masuk dalam syurga kan, sahabat yang Nabi tengok ada dah dekat depan, tanya apa dia amalan kamu, dia kata tak ada amalan apa, aku lepas kali setiap malam atau siang ambil wudu, aku solat sunat wudu. Itu kelebihan yang besar Allah Ta'ala beri pada orang yang berwudu. Jadi pada kiamat nanti, orang yang berwudu, solat, bersujud pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT akan beri cahaya muka dia. Bila bangkit, yakhrujuna minal ajdasi sira'an, keluar cepat daripada kubur, orang yang muka bercahaya diberi satu lorong khas, dia panggil lorong VIP, nak pergi jumpa Nabi di tepi kolam. Orang yang nas'alullah salamah, minta selamatlah kita semua, yang mukanya kelabu, mukanya gelap, telah dihalau keluar ke tepi. Lorong lain, lorong ini. Mana lorong yang tak baik. Jadi kita siapkan muka kita biar bercahaya dengan wudu, dengan sujud kita, insya-Allah. Hadis tu panjanglah. Lebih lanjut, hadis yang berikut menerangkan tentang kelebihan wudu yang sempurna, yang akan didapatinya faedahnya bukan sahaja di akhirat kelak, bahkan juga semasa hidup di dunia ini. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya siapa yang berwudu dengan sempurna, ini syarat wudu sempurna menurut cara yang sebaik-baiknya. Maknanya kita wudu ya betul lah. Mana-mana ini yang kita nak belajar ini, nak memperbetulkan cara berwudu kita. Keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang dilakukannya daripada anggota-anggota jasadnya, sehingga dosa itu keluar dari celah-celah kukunya. Allahu Akbar. Maknanya habislah anggota kita ni keluar daripada dosa dia, sampai celah kuku pun keluar dia punya kesalahan. Itu kelebihan berwudu. Maka dalam hadis-hadis yang lain disebutkan anggota-anggota wudu satu persatu. Jadi hadis itu dari sudut fadail, dari sudut kelebihan. Lepas ni kita sebut hadis yang panjang tentang wudu, meliputi yang wajib dan yang sunat dibasuh, dan tiap-tiap anggota itu menurut keterangan hadis-hadis yang tersebut akan bersih, suci daripada dosa-dosa kecil yang telah dilakukannya berkat wudu yang sempurna itu. Allahu Akbar. Jadi wudu yang sempurna kita lakukan, hilanglah dosa-dosa kita. Sebaliknya, orang-orang yang cuai dan tidak mengambil berat menjaga kesempurnaan wudunya, bukan sahaja wudunya itu tidak sah, bahkan diberi amaran bahawa dia akan menerima balasan buruk di akhirat kelak. Jadi kerana itulah Abu Hurairah bila nak cerita tentang wudu, dia kata asbiril wudu, sempurnakanlah wudu kamu, wailul lil aqabi minan nar, celaka neraka bagi tumit-tumit. Ni tumit kita ni biasanya kalau tak gosok akan tertinggal. Kita basuh daripada atas, tumit belakang, tak gosok dengan dia, kemungkinan tak sampai air. Jadi sahabat kita peringatkan kepada kita, wailul lil aqab minan nar, jagalah tumit kamu itu daripada api neraka. Sebaliknya orang-orang yang cuai dan tidak mengambil berat menjaga kesempurnaan wudunya, bukan saja wudunya itu tidak sah, malah diberi amaran bahawa dia akan menerima balasan buruk di akhirat kelak. Balasan buruk akan mari. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan cara mengambil wuduk yang sempurna,
sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini ada dua hadis. Satu disebut dengan nama hadis Humran. Ini dipanggil hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tentang hukum wudu. Jadi kita belajar sini hadis-hadis yang menyebut tentang ini. An Humran anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Kita kena belajar bahasa Arab sikit. Kalau wudu, waw baris depan. Waw baris depan itu dia panggil wudu. Apa dia wudu? Perbuatan ambil air, basuh tangan, basuh muka, itu wudu. Tapi kalau wa letak baris atas, biwudu'in, dengan air. Wudu mana air untuk nak ambil wudu, itu wudu. Jadi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, dia minta air untuk berwudu. Kalau kata wudu perbuatan, kalau wudu apa dia? Air untuk berwudu. Pandai ada bahasa Arab hari ni. Siapa dia kata bahasa Arab ni payah? Yang buatnya kata payah tu sebab dia buat payah. Buat payah macam mana? Tak nak belajar, payahlah. Cuba belajar. Mana orang kata orang belajar tak pandai? Semua orang belajar pandai. Jadi Sayyidina Utsman minta air, da'a biwudu'in fatawadda. Tengok, faghasala kaffaihi thalatha marrat, thumma tamadmada wastanshaqa wastansara, thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا رواه البخاري ومسلم. Jadi hadis ini dalam bahasa kita belajar wudu, dia panggil hadis Humran. Hadis apa? Humran. Ataupun hadis Utsman. Dari Humran, bahawa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu minta dibawakan kepadanya wudu. Apa dia wudu? Air untuk mengambil wudu. Bau sedap. Lalu dia berwudu. Tengok detail dia punya penjelasan, kan? Minta air, ambil wudu, itu jisim. Iaitu mula-mula ia membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian dia berkomo-komo, istinsyak, menyeduh airnya dengan hidung, wastansara, dan menghembuskannya, keluar balik air. Kemudian ia membasuh mukanya 3 kali. Kemudian ia membasuh tangan kanannya meliputi siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya seperti itu juga. Kemudian ia menyapu kepalanya. Menyapu kepalanya, dia tak kata sedikit kepala, terjemahan sedikit. Sebenarnya sedikit tidak ada. Masha bi ra'sihi, maknanya semua kepala dia sapu. Tengok. Dia tak sebut berapa kali kepala. Hadis lain semua sebut. Nampak tak? Ni saya nak suruh kod sini saja. Summa masha bi ra'si. Dia tak sebut salah sama rat. Dia sapu kepalanya, kemudian dia membasuh kaki kanannya meliputi buku lali 3 kali. Kemudian kaki kirinya seperti itu juga 3 kali. Setelah itu Sayyidina Utsman berkata, haza wudu'i, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i haza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kira-kira seperti wudu aku ini. Ini dalam bahasa moden hari ini kita panggil cara teknik mengajar. Ajar dengan cara buat. Jadi kalau kita di teori saja, suruh buat itu ini mungkin payah nak faham. Tapi kalau buat, orang mudah nampak. Kan kita hari ini di sekolah, cikgu-cikgu kita ni, guru-guru semua dilatih supaya bawa alat-alat bantu mengajar, kan? Ini alat bantu mengajar kita ni.
Sayyidina Uthman dah buat dah masa tu radhiyallahu anhu. Cuma yang saya nak sebut di sini ringkasannya, tengok Imam Nawawi kata apa. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam huraiannya, Imam Nawawi kata apa? Hadis ini, hadis Humran ini adalah salah satu dasar yang besar mengenai sifat wudu dan caranya yang sahih. Cara yang sahih wudunya ini cara. Alim ulama Islam telah ijma' sepakat sekata bahawa yang wajib pada membasuh anggota-anggota yang diperintahkan membasuhnya ialah sekali basuh sahaja. Yang wajibnya berapa kali? Sekali. Nah, mana kalau kita waktu tidak ada air, waktu terdesak, contohnya atas kapal terbang, atas kenderaan, orang dah ramai, cukuplah basuh sekali dulu, kan? Dan bahawa membasuhnya 3 kali adalah sunnah. Sunat basuh 3 kali. Yang wajib sekali saja. Dalam hadis-hadis yang sahih ada disebutkan tentang sekali basuh, dan yang ada pula yang menerangkan 3 kali basuh. Ada pula yang menerangkan tentang ada anggota yang dibasuh 3 kali, ada yang dibasuh 2 kali, dan ada juga yang dibasuh sekali sahaja. Menurut keterangan ulama, kata Imam Nawawi lagi, hadis-hadis yang berlainan itu menjadi dalil tentang sahnya mengerjakan salah satu daripada segala yang disebut itu, sama ada sekali basuh atau 2 kali atau 3 kali. Tetapi 3 kali basuh itu ialah yang sempurna. Adapun 4 kali, 5 kali, 6 kali, maka itu sudah dikira lebih daripada had, mungkin bawa kepada bid'ah, kerana bilangan lebih daripada 3 itu tidak ada. Apa yang perlunya? Apa yang mendesak sampai nak 5 kali? Lah, dia kata aku ni oleh kerana Malaysia ni air banyak. Ya, contohnya kita dah ambil wuduk dekat sungai, tepi laut, aku nak basuh 10 kali hari ni. Boleh? Boleh 10 kali? Lah, tak boleh. Kita hanya diizinkan tak lebih daripada 3 kali. Berbeza dengan istinja. Istinja tak apa, 3 kali tak cuci, 5 tak suci, 7, itu lain. Itu keperluan. Yang ni tak ada keperluan, basuh sekali pun dah cukup. Baiklah. Penjelasan itu daripada Imam An-Nawawi dalam hadis yang tersebut, yang menerangkan tentang sifat wuduk dan caranya yang sah. Tidak diterangkan yang mana fardu dan yang mana sunat. Ada Sayyidina Uthman kata hak ni fardu, hak ni sunat? Ada? Tidak ada. Sedangkan menurut salah satu syarat wuduk, tiap-tiap seorang adalah mengetahui fardu dan sunatnya. Kalau kita tak tahu, tak payahlah kata aku nak ambil wuduk, ikut sunnah Nabi SAW, selesai. Tapi kalau kita kata ini aku basuh muka ni sunat je, tak boleh. Benda yang wajib jangan jadi sunat. Jadi kita basuh je. Kalau tak pandai, jangan duduk asing-asingkan, jangan duduk bagi kategori tu kategori ni, akhir sekali tak sah kita punya wuduk. Itu bahaya. Baiklah, fardu wudu. Mana fardu ni perkara yang wajib dalam wudu. Ada beberapa perkara. Menurut huraian ulama rahimahumullah, bahawa fardu wudu itu 6 perkara. Yang pertama, niat. Niat ni ada tak dalam ayat tadi? Ayat Al-Maidah dia ada niat? Tak ada. Habis ambil mana? Kita kena tanya. Ini ibadat. Dalam ibadat, bila orang suruh kita beribadat, kita kena tanya, ambil di mana? Maka jawab dianya ambil daripada hadis Umar Ibn Khattab dalam Bukhari. Hadis yang pertama, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu mesti dengan niat. Maka yang pertama sekali kita nak mula di mana? Mula dengan niat. Niat berwudu. Baru jadi wudu. Kita dah belajar dah dalam siri yang lepas, iaitulah kepentingan niat dalam ibadat ini, dalam kehidupan manusia. Sebab niat yang pertama sekali membezakan di antara adat dengan ibadat. Kita berapa kali sehari basuh muka? Bangun tidur basuh muka, kan? Berasa letih basuh muka. Tapi bila nak berwudu, beza di antara basuh muka biasa dengan basuh muka wudu. Maka kena beza dengan niat. Itu perbeza di antara adat dengan ibadat.
Yang kedua, kepentingan niat ini nak membezakan di antara sama-sama ibadat, yang mana wajib, yang mana sunat. Contoh yang paling ketara, pagi tadi kita bangun subuh, lepas azan salat sunat ke tidak? Salat sunat apa? Salat sunat subuh ataupun salat sunat fajar, kan? Dua tu boleh. Jadi salat sunat fajar dengan salat fajar apa beza? Dua-dua rakaat belakang tu. Yang membezakan niat kita. Aku ni sunat, lepas ni baru nak salat subuh yang fardu. Itu beza. Itu dia panggil kepentingan niat, membezakan di antara adat dengan ibadat, membezakan di antara sama-sama ibadat. Yang ni sunat, yang ni fardu, yang ni rukun, yang ni sunat. Alhamdulillah, itu kepentingan niat. Jadi jelas pada kita bahawa dalam Quran ini ada setengah orang tanya, awak ambil mana niat ni? Dalam Quran tak sebut. Betul, kita kata sahih, sebab memang tak sebut dalam Quran, sebab di sana ada hadis Nabi kita sebut, hadis yang am, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, membasuh seluruh bulatan muka daripada parah rambut di kepala hingga ke bawah dagu. Jadi kita kena ingat di mana ke sempadan muka, daripada ni tempat tumbuh rambut, permulaan tumbuh rambut sini, tumbuh rambut ni. Jangan kira tempat ada rambut, itu bahaya. Minta maaf lah sahabat-sahabat kita ni yang dia panggil yang ceroh masa depan sikit tu, kan? Kalau kira tempat tumbuh rambut, tengah ni basuh, mana ada basuh muka sampai ke kepala? Tak ada, basuh setakat ni ya. Jadi kita akan basuh setakat tempat tumbuh rambut. Nah, itu dia panggil, itu daripada atas bawah sampai ke sini, ke bawah apa ni, tulang rahang ni banyak. Tak sini, basuh situ cukup. Daripada paras telinga sini hingga ke telinga kiri. Jadi bulatan muka ni basuh. Cuma yang disebut di awal tadi, basuh lebih sikit, itu dia panggil nak menyempurnakan basuh, maka kenalah lebih sikit sampai ke kepala, sampai ke telinga. Yang ketiga, membasuh tangan meliputi kedua siku. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki meliputi kedua buku lali. Tamaklah 4 basah. Yang keenam, tartib. Apa nak tartib? Iaitu menurut susunannya seperti yang tersebut dalam ayat. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum, tangan, wamsahu biruusikum, kepala, wa arjulakum. Jadi ayat Quran telah tertibkan. Di antara rukun ini mesti. Jangan kita duduk pandai-pandai rekod sendiri. Hai, pagi tadi ambil basuh muka dah, habis zuhur ni nak basuh kaki dulu. Nak basuh kaki, sudah basuh kaki, sapu kepala. Dia panggil U-turn balik. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab tartib itu wajib mengikut susunan Al-Quran. Tapi kalau kita tukar kiri kanan, boleh tak boleh? Basuh tangan kiri dulu, lepas tu tangan kanan, boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Cuma yang terbaiknya kanan baru kiri. Tapi kalau tukar tak jadi masalah dalam bab sama-sama anggota. Tapi di antara anggota tak boleh ikut tartib. Orang yang mengambil wuduk, kalau meninggalkan salah satu daripada perkara-perkara yang fardu itu, tidak sah wuduknya. Misalnya, kalau ia meninggalkan perbuatan menyapu kepala, atau menyapu selepas membasuh kaki, menyapunya selepas membasuh kaki. Mana dia basuh kaki dulu, air balik semula baru nak basuh kepala. Jawabnya tak sah, sebab tak ikut tartib. Itu tamatlah kita. Kita berpindah pula kepada sunanil wudu, sunat-sunat wudu. Apa yang sunat wudu ni? Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan perkara-perkara yang sunat melakukannya semasa mengambil wudu. Apa benda yang sunat masa mengambil wudu ni? Di antaranya bermula dengan siwak. Tanda kat depan tu, itu tak ada lagi tu. Bersugi dulu. Kalau zaman kita hari nak sugi dengan apa? Dengan beruh gigi pun jadi. Tak sugi ni, beruh gigi. Sugi kena dengan kayu. Itu alat. Kena ingat. Dalam Islam ni ada yang bersifat alat dan ada yang bersifat dia sendiri, itu sebagai prinsip.
Yang bersifat alat tak ada masalah. Nak berus gigi dengan berus ke, dengan kayu ke, nak cari apa dia benda-benda yang kuat, kalau kuat lah, cari sabutnya contohnya pakai buat gini, jawabnya duka habis lah. Tapi masih lagi kalau ada orang buat macam tu, itu dia panggil wasilah, cara. Kemudian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Ini tengok ni tertib satu-satu. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita ambil wuduk di luar tandas. Kalau ambil wuduk dalam tandas, bagaimana sebahagian daripada tandas rumah kita tu, macam nak baca bismillah macam mana? Dalam tandas boleh baca bismillah? Tak boleh. Maka di situ para ulama mengatakan, kalau kita waktu nak masuk tu kita bismillah dah, ataupun bismillah itu dibaca dalam hati kita. Bismillah ni baca bismillah dalam hati, kemudian basuh tangan. Membasuh kedua tangan, pasal apa dia guna tapak tangan? Pasal tapak ni, tapak belakang ni apa? Apa di belakang? Mana tapak? Sini. Yang ni tangan, belakang tangan. Kenapa dalam kitab kebanyakannya kitab-kitab Melayu ni dia terjemah tapak tangan? Ana pun rasa heran juga, kenapa dia panggil tapak tangan sedangkan kita nak basuh tangan semuanya? Bila kita teliti, itu menunjukkan satu kehalusan seni terjemahan. Jangan duk condemn orang tua-tua kalau yang dalam perkara yang kita tak faham. Sebab yadun ni kadang-kadang tangan ni, bila kita sebut tangan, dia boleh daripada sini sampai sini. Mana tangan? Oleh kerana tangan ini khusus pada ni, sini, maka dia sebut tapak tangan supaya tak pergi jauh, setakat ni ya. Itulah mana. Tapi kena jelas baliklah. Yang ketiga, berkomor-komor, madmadah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita berkomor-komor. Yang keempat, bersihkan hidung dengan masukkan air ke dalamnya dan menghembuskan tiup keluarkan balik air yang masuk dalam hidung. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Ini yang agak sukar sikit. Bila sampai kepada seluruh kepala, macam mana kita nak buat? Yang kita duk belajar lama dah, menyapu sedikit kepala, kan? Bagi anda itu perbincangan pembahagian dari sudut fiqh, naam, betul. Tapi dari sudut amali wuduk, kita kena kata menyapu seluruh kepala. Sebab riwayat-riwayat hadis yang menyebut tentang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi kita sapu semua sekali. Contohlah saya buat. Jadi kita basahkan tangan kita, dua-dua tangan, ambil tangan ni letak sini, letak di sini, tarik ke belakang, pusing belakang, kemudian pusing, tarik balik ke depan. Barulah cukup dia punya sekali je. Dalam riwayat Uthman tadi, sekali saja sapu kepala sekali. Tapi nak seluruh kepala. Sebab apa nak menyeluruh? Dan kenapa sebahagian ulama kita terjemah sebahagian kepala, sedikit, menyapu sedikit daripada kepala? Ambil daripada mana? Ambil daripada ayat Quran, wamsahu biruusikum. Ba di sini litab'id, ke apa dia? Bagi setengah. Itu dia duduk tafsiran dari sudut bahasa. Tapi dari sudut amali, dari sudut perbuatannya sah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar pada sahabat sapu daripada awal pergi ke belakang, ialah qafahu, kemudian balik semula ke depan. Yang muslimat sama juga. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, nak sapu sampai ke bawah ke? Dia ikut rambut dia, kan orang perempuan yang panjang, dia sapu, ditarik rambut sampai bawah, sampai ke punggung. Itu apa cerita awak ni? Orang mana ada hak kepala? Kepala setakat mana? Setakat ni. Setakat ni jelah, pergi situ. Kalau yang tak ada rambut, selesai masalah. Yang ada panjang, ada ikut rambut, itu orang panggil sapu rambut. Yang kita nak sapu kepala, kena wadih, kena jelas dalam perkara ini. Jangan macam mana? Tak apalah, dia tanya soalan itu, baguslah. Sekurang-kurangnya kita beri peringatan terus bahawa yang kita nak sapunya kepala, bukan sapu rambut. Yang keenam, menyapu kedua telinga. Jadi kepala, telinga ni ambil tangan, masuk sini, sapu, biar kena semua. Mendahulukan yang ketujuh, mendahulukan yang kanan apabila membasuh tangan
dan kaki. Nah, ini kita kata sebut tadi, kanan kiri ini hanya berbeza dari sudut ya sunnah yang afdal, tapi tidak sampai peringkat batal. Nah, tapi yang batalnya tangan dulu sebelum muka, itu tak boleh. Yang ke-8, menggosok celah-celah jari tangan dan kaki, juga celah-celah janggut. Nah, orang janggut panjang kena sapu. Tapi kalau janggut macam kita, standard macam kita ni, nak sulak janggut, nak sulak apanya jari pun tak masuk ni. Nah, itu untuk orang yang janggut panjang. Itu dia kena, dia panggil takhlilul lihyah. Masukkan jari dia bawah janggut. Kalau janggut kita ni cukuplah, dengan kita basuh air itu dah masuk dah. Yang ke-9, mengulangi tiap-tiap perbuatan sebanyak 3 kali. Yang khilaf di sini dalam isu kepala saja. Hadis riwayat Uthman sekali. Yang ke-10, berturut-turut, yakni perbuatan mengambil wuduk adalah dilakukan bersambung-bersambung daripada awal hingga ke akhirnya. Ada juga tak bersambung, ada. Contohnya kita basuh muka kat rumah, basuh. Berjalan sekejap, tangan pula. Sampai di masjid, aku ni kaki tak basuh lagi ni. Itu dia panggil perbuatan yang tidak bersambung. Jadi setakat mana tak boleh tak sambung, ini perbuatan yang makruh, yang tidak dianjurkan. Kenapa nak tangguh-tangguh wuduk pula? Nah, habislah kita sunat-sunat wuduk. Maka yang sunat dengan yang wajib digabungkan sekali, dan kita kena buat seluruhnya, baru jadi dapat sunnah dalam wuduk yang sempurna. Yang Nabi sebut adalah hadis yang berapa tadi? Hadis yang ke-31, man tawadda'a fa ahsana. Itu syarat dia. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Siapa dia ambil wuduk, elokkan. Nak elokkan macam mana? Jawabnya basuh semua sekali. Yang sunatnya, yang wajibnya dilakukan keseluruhan. Itu makna. Kita berpindah pula kepada syarat-syarat wuduk. Menurut huraian ulama rahimahumullahu ta'ala, syarat-syarat mengambil wuduk seperti berikut. Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah wuduknya. Dia pun tak nak ambil dah. Tapi ada setengah orang bukan Islam yang kawan dengan orang-orang Melayu, mungkin dia belajar wuduk. Itu tak ada masalah, dia nak ambil-ambil, tapi tak sah. Yang kedua, syarat mumayyiz. Letak baris, mumayyiz, yakni orang yang boleh membezakan di antara suatu dengan yang lain. Kalau ia kanak-kanak misalnya, mana kanak-kanak yang mumayyiz ni orang dah pergi sekolah 6 tahun 7 tahun tu bukan mumayyiz dah tu, dia ada 4 tahun pun mungkin setengah tu. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Orang yang haid dengan nifas tak payah ambil wuduk, sebab dia tak jadi. Yang keempat, jangan ada sesuatu pada anggota wuduk yang mengubah air, seperti lipstik dan sebagainya. Mana kalau pakai gincu lipstik panjang-panjang tebal-tebal tu, basuh dulu, basuh kat luar dulu sebelum basuh muka ni. Yang keenam, yang kelima, jangan ada pada anggota wuduk sesuatu yang menegak air daripada sampai ke kulit, seperti lilin dan sebagainya. Mana kalau kena lilin, yang kalau kita pergi pasar ikan ni, sisi ikan, itu kena perhati tu. Ni anak-anak muda zaman moden hari ni duk cak kuku. Kuku tu kalau inai tak ada masalah, air sampai kuku. Tapi yang cak, dia ada tak cak kuku? Ada. Sampai air tak sampai? Tak sampai air tak sah wuduk dia. Mandi junub dia pun tak sah. Maka dia duduk dalam keadaan berjunub, begitulah sepanjang masa. Jadi nasihatlah kepada anak-anak kita yang duk pakai benda-benda macam ni, supaya bertaubat, tinggalkanlah perbuatan nak cak kuku buat apa. Kita bukannya kucing. Kucing ni memang kerja dia dengan kuku. Kita orang, kuku ni wasilah, alat saja. Kenapa nak jadi, nak warna-warni dia? Yang keenam, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunatnya. Dalam kitab fiqh memang begitu. Yang ketujuh, jangan i'tiqadkan, jangan percayakan mana-mana perkara yang fardu itu sebagai sunat. Karena itulah nak sebut tadi, kalau tak pandai cakap ini sunnah wuduk, duduk asingkan di antara fardu dengan sunat. Yang ke-8,
air yang diambil wudu itu, waduk dia tu suci, air bersih, telah kita bincangkan dalam bab air dalam siri yang dulu kan. Jelasnya apabila berhimpun segala syarat yang tersebut, sahlah wudu itu, dan apabila kurang salah satunya, batallah ia. Sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tadi.